itu portal Agrobazar Online? Okay, so apa portal Agrobazar Online yang telah pun dibangunkan oleh pihak Fama ini? So saya yakin pasti tuan-tuan dan puan-puan di luar sana sudah pun banyak mengetahui ataupun mendengar berkenaan dengan portal Agrobazar Online ini. Serba sedikit untuk kita. Terima kasih. Okay. Kita belum officially mula sebenarnya ya. So kita belum fully officially mula until lah saya dapat cue thumbs up daripada tim-tim di belakang tabir. Dah dapatkan thumbs up, then baru kita boleh mula. Okay. So kita tunggu dulu. Saya nak tanya dulu berapa view dah ada sekarang ni? Saya tengok macam ada 4 view. Okay, nice. So kalau katakan sebelum betul-betul fully go live tadi, ada sebarang isu-isu teknikal yang terjadi ataupun ada gambar-gambar saya minum air ke, itu testing biasalah. Okay, itu testing. Okay, terima kasih kepada tim-tim saya yang berada di belakang tabir telah pun memberikan green light untuk saya memulakan sesi kita pada hari ini. Okay, jadi marilah kita sama-sama untuk memulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini untuk mengetahui Agrobazar Online ada buat live lah. Apa yang Agrobazar Online nak cakapkan pada hari ini untuk sesi live kita yang kali ini. Okay, so sebelum saya pergi kepada lebih detail atau pergi kepada apa yang akan saya sampaikan hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, iaitu saya adalah Izzuddin daripada bahagian pemasaran digital Fama HQ di Selayang. So maksudnya untuk di HQ, saya adalah salah seorang pegawai Fama yang ada di sini yang akan turut sama membantu tuan-tuan dan puan-puan, para usahawan, para peniaga yang ingin menceburi bidang online sebagai salah satu luang pasaran untuk tuan-tuan boleh kembangkan perniagaan secara atas talian. Okay. So, serba sedikit tadi tu, itu adalah background saya dan juga apa bahagian pemasaran digital buat, bahagian pemasaran digital Fama lakukan dalam usaha untuk membantu para usahawan di luar sana. Okay. Jadi, izinkan saya juga untuk menjelaskan serba sedikit berkenaan dengan itu. Apa itu portal Agrobazar Online? Okey, so portal Agrobazar Online adalah portal e-commerce yang dibangunkan oleh pihak Fama, yang dibangunkan oleh pihak Fama dalam usaha untuk mempromosikan produk-produk usahawan berasaskan pertanian, contohnya macam produk proses, kemudian ada juga sayur, buah-buahan, ikan, ayam, semua boleh diniagakan di dalam portal Agrobazar Online ini. Okey. Dan portal Agrobazar Online ini fully dibangunkan oleh pihak Fama dan kita telah pun berada di versi yang ketiga. So versi yang ketiga. Kenapa sampai banyak sangat versi? Kenapa sampai 3 versi dah sekarang? So basically adalah disebabkan untuk kita memastikan kita punya proses itu bergerak seiring dengan teknologi semasa dalam usaha untuk membantu para petani ini. Okey. Semalam pihak Agrobazar Online telah pun sebenarnya melaksanakan live kat saya, iaitu tim kami juga telah pun melaksanakan live. Dia ada juga cerita berkenaan dengan portal-portal Agrobazar Online ni. Apa Agrobazar Online ni? Dia dah ada cerita serba sedikit semalam. Tetapi disebabkan ramai juga yang ingin mengetahui cara macam mana in details kita nak berniaga kat dalam Agrobazar Online ni, macam mana kita nak buka gerai dalam Agrobazar Online kan. So jadinya hari ini pihak Agrobazar Online ataupun pemasaran digital Fama telah pun mengambil inisiatif untuk kita adakan satu sesi untuk kita belajar membuka gerai secara ringkas di dalam portal Agrobazar Online ini. Okay. So basically sepanjang sesi live ini dia adalah satu sesi live yang agak berat
untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk tangkap apa yang akan kita pelajari dan apa yang akan kita lakukan untuk mula berniaga di dalam Agro Bazar Online. Okay, now saya dah banyak sangat bebel, tak mula-mula lagi. Mesti tuan-tuan dan puan-puan sudah tidak sabar untuk cara menggunakan botol Agro Bazar Online. So now, let's go. Okay, so dekat sini saya akan saya ada sediakan beberapa slide lah. Tapi basically dalam sesi ini kita akan buat secara slide dan juga saya akan buatkan secara live untuk saya tunjukkan kepada tuan-tuan. Memanglah kita duduk dalam live. Tapi kenapa saya kata kita akan buatkan secara live adalah di mana saya pun akan tunjukkan macam mana apa yang kena ditekan, apa yang perlu dilakukan untuk kita buat. Okay? Itu dia sedikit yang saya masukkan tadi. Now, let's go to the next slide. So sebentar lagi apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lakukan adalah tuan-tuan dan puan-puan boleh layari www.agrobazar.com.my. Nanti tim teknikal kami akan tulis dekat ruangan chat ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang mana ada ambil link ni tadi tu boleh sama-sama tulis kat ruangan komen. www.agrobazar.com.my. Tulis kat ruangan komen. Tulis. Supaya kita semua boleh tahu serba sedikit macam mana kita nak membuka portal Agro Bazar Online ini. Tulis kat ruangan komen. Ruangan komen kat Facebook tu. Jadi kadang kalau ada yang terlepas, boleh lah. Okay, boleh ambil. Okay, so apa-apa cara sekalipun, first step yang kita kena buat adalah kita kena layari www.agrobazar.com.my. So sebaik saja tuan-tuan dan puan-puan telah pun melayari www.agrobazar.com.my ini, tuan-tuan dan puan-puan akan melihat portal kita. So ini adalah portal kita tadi. Okay, ini yang saya akses tadi. Okay, so ini apa yang kita ada di portal kita lah. So kita ada Agro Bazar New Year Sales. Agro Bazar New Year Sale iaitu yang telah berlangsung sekarang bermula 1 Januari hingga 15 Januari. Wow. So kalau katakan kita klik ke dalam ini, semua produk-produk yang on board di dalam portal Agro Bazar Online yang join kempen ini dia akan disenaraikan di sini dan kita akan dapatkan harga yang sangat istimewa untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh membeli di sini. Okay. Alright. So itu adalah serba sedikit. Dekat sini kita boleh nampak yang today deals ni apa. Lepas tu dekat sini kita boleh nampak kategori-kategori yang ada di dalam portal kita. Okay. So kemudian kita pun boleh nampak inilah New Year Sales 2022 tadi. Kan? Oh yelah dah tahun baru kan. Selamat tahun baru tuan-tuan dan puan-puan Alright. So semoga tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. InsyaAllah. Okay. So dekat sini kita pun boleh lihatlah latest purchase yang dilakukan di dalam portal Agro Bazar Online kita ini. Okay. So dekat sini kita boleh nampak popular order dan kita pun masih juga ada lagi kalau katakan sebarang banner ataupun sebarang program-program yang kita ada. Okay. So dekat sini kita boleh nampaklah apa main partner kita dan sebagainya yang boleh disenaraikan. Now, step yang seterusnya. Okay, jadi step pertama tadi tu adalah kita layarilah www.agrobazar.com.my. So macam mana sebenarnya kita nak mula berniaga di dalam portal Agro Bazar Online ini kan? Okay. So apa yang saya akan tunjukkan sekarang adalah cara untuk kita log in ataupun register. So macam mana sekalipun, benda yang kita kena lakukan seterusnya adalah kita kena log in dan juga register terlebih dahulu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan telah pun mempunyai account, boleh terus kepada log in ataupun boleh pergi kepada register. Okay. So dekat sini saya boleh ada tunjuklah. So kalau katakan tuan-tuan dan puan-puan klik pada login, skrin yang di sebelah kiri ini yang akan keluar. Mungkin saya boleh cuba besarkan sedikit supaya view tuan-tuan nanti nampak jelas. Okay. So dekat sini kita boleh nampak screen sign in. So maksudnya kalau tuan-tuan dan puan-puan klik bahagian login, apa yang akan keluar adalah di bahagian sign in sebelah kiri ini. Oh Cik Izu, sign in ni merujuk kepada apa? Maksudnya kita bolehlah login balik semula kalau katakan dah pernah login sebelum ini.
Then kita boleh masukkan email kita, nombor phone kita yang telah didaftarkan dan masukkan password. Ataupun kita boleh menggunakan login menggunakan Facebook ataupun Gmail. Okay, seulang kita boleh gunakan Facebook ataupun Gmail untuk memastikan proses kita itu berjalan dengan boleh mengakses lah akaun kita tadi. Okay, so ini dua cara dia untuk kita login. Okay, now macam mana pula dengan orang tuan-tuan dan puan-puan yang baru mengetahui berkenaan dengan portal Agrobazar online ini? Okay, so itu kita boleh laksanakan dengan klik di bahagian register. So kalau kita register tu boleh saja masukkanlah full name, pasport, IC number, email dan password dan sebagainya dan kita boleh klik di bahagian create account. Okay, dua cara ini tadi iaitu login ataupun register. Okay, so saya dah explain di bahagian slide. Now let's go to the live versions. Okay, so ni tadi contoh login So kalau login, kalau saya klik di bahagian login, okay, apa yang kita boleh buat adalah kita hanya perlu tekan sahaja di bahagian start selling. Di bahagian register ni tadilah. So ini saya punya account yang sedia ada lah. Saya ada save password dan sebagainya. So kita boleh save kat sini. So kita boleh login menggunakan Gmail, Facebook ataupun email yang ada dekat atas ini. So ini yang saya bebel tadi tu. Dekat sini lah. Okay, kalau katakan tak ada dan kita boleh create an account. So kalau kita create dekat atas ini pun kita boleh nampak create an account untuk kita tekan dan kita create account tu. Dan kita masukkan sahaja. Boleh ke kita nak create account menggunakan Gmail ataupun Facebook? Yes, boleh. Tak ada masalah. Dua-dua itu boleh. So ini cara dia. Okay, so sekarang dalam kes saya telah pun mempunyai account. Jadi saya tekan pada login terlebih dahulu. Tapi sebenarnya proses dia sama saja login ataupun register itu tadi. Okay. Now, saya pun kata saya nak login menggunakan Gmail. Sebab kalau kita tengok sekarang apa-apa platform ataupun apa-apa sistem ataupun apa-apa website sekalipun dia dah ada features di mana kita boleh login menggunakan Gmail supaya mudah ataupun login menggunakan Google supaya mudah untuk kita akses di dalam sistem kita. Okay, contoh dalam kes sekarang ini, saya akan continue with Google. Okay. So, bila saya klik continue with Google, then saya akan nampak list of account lah. Nak pilih lah account mana yang kita nak guna. Sama kita nak guna yang kita register. So, dalam kes ini, saya akan menggunakan saya punya email yang ini. Okay. So, sebaik sahaja tuan-tuan dan puan-puan telah pun berjaya melayari portal Agrobazar online dan tekan sahaja di bahagian Google login itu tadi. Now keluarlah kepada step kita yang seterusnya iaitu manage profile. So kalau katakan yang ada join sesi live kita pada hari ini, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan dan juga adalah salah seorang usahawan yang sedia ada di dalam portal Agrobazar online. Ini tuan-tuan boleh lakukan. Sebab kami di bahagian admin sangat sedang mengejar juga senarai-senarai usahawan yang ada tidak lengkap di bahagian butiran-butirannya untuk mereka lengkapkan. Okay. So, dekat sini, step yang seterusnya, tadi step pertama saya dah kata, kita login terlebih dahulu. Nanti saya boleh minta urus dia untuk tulis kat ruang komen. Step pertama kita kena buat apa? Layari www.agrobazar.com.my. Dan step kedua tadi, klik register ataupun login. Register ataupun login. Dan yang ketiga sekarang apa yang kita kena buat adalah kita pergi kepada manage profile. Tiba-tibalah contoh kita tak jumpa bahagian manage profile ni tadi dan tahu-tahu kita terus pergi kepada bahagian dashboard ataupun kita tak jumpalah senang cerita bahagian manage profile. Jangan risau. Kenapa Cik Izu kata jangan risau ni kan? Sebab apa? Kita boleh dapatkan kita punya kita punya screen itu ataupun manage profile itu balik sebentar lagi dekat bahagian tepi ini. Okay. So dekat mana manage profile tu? Ada dekat sebelah tepi ni di bawah sekali. Di dua ke bawah iaitu manage profile. Okay. Saya tekankan sekali lagi. Apakah kegunaan
manage profile ini tadi. Okay, apakah kegunaan manage profile ini tadi? So basically kegunaan manage profile adalah untuk kita lengkapkan butiran kita. Okay, macam contoh dekat sini saya letakkan nama saya dan saya masukkan nombor telefon saya. Seterusnya saya masukkan IC ataupun pasport saya. Okay, IC ataupun pasport saya. Okay, maafkan saya sekiranya ada sedikit lag ataupun kelewatan ke macam mana. Maybe sebab internet saya dekat sini ada agak sedikit slow. Saya pun risau juga tadi sebab tu terputus. Hopefully dia tidaklah getting worse. Okay, saya risau juga tapi hopefully taklah. Okay. Dan kemudian kalau katakan tuan-tuan agak tambahkan gambar ke dan sebagainya, boleh tambah di sini. Okay. So boleh tambah di sini untuk kita masukkan password dan juga confirm password. Now, let's say, okay. Let's say ataupun sekiranya tuan-tuan kata saya nak buat perubahan email address. Boleh ke? Yes, boleh. Kita boleh buat perubahan email address tersebut di bahagian change your emails. Okay. So change your emails untuk kita ubah email kita tadi. In case kalau katakan kita dah upgrade kepada email syarikat kita sendiri, dan boleh ubahkan di sini. Okay. And then kita bolehlah masukkan address. Okay, so address yang ada di bahagian manage profile ini kegunaan dia untuk apa? Okay, so kegunaan dia adalah kena ingat. Sekiranya tuan-tuan login di dalam portal Agrobazaar online, tuan-tuan dan puan-puan secara automatiknya sudah boleh membeli dan juga menjual. Okay, so di bahagian manage profile, saya tekankan sekali lagi, di bahagian manage profile, fokusnya adalah untuk pembeli. Butiran pembeli. Saya ulang, butiran pembeli. So segala maklumat berkenaan dengan pembelian. Si pembeli, contoh saya ingin membeli dalam portal Agrobazaar online. Dia akan diletakkan di bahagian manage profile itu tadi. Okay. So itu kegunaan manage profile. So dekat sini saya bolehlah masukkan address. So, contoh kalau katakan saya nak buat belian untuk orang lain ke ataupun saya nak buat penghantaran ke rumah orang lain, dan saya boleh masukkan address saya seberapa banyak yang saya mahukan. Tak ada masalah. Dan yang terakhir di bahagian manage profile, apa yang tuan-tuan dan puan-puan akan jumpa adalah di bahagian my bank account. Izu, kenapa Fama memerlukan my bank account ini? Now saya bagi contoh. Segala transaksi yang berlaku di dalam portal Agrobazaar online adalah fully secara atas talian. Tak ada bayar cash, Jadi sekiranya ada permasalahan dengan barang tak sampai, barang pecah, barang rosak, pekedai tak respon dan sebagainya, kami, tim kami di bahagian pemasaran digital akan membuat proses refund. Saya ulang, kita akan membuat proses refund kepada buyer. Okay? Proses refund kepada buyer. So, buyer yang akan butiran buyer itu tadi diperlukan. So, dekat bahagian my bank account inilah yang akan melaksanakan proses pembayaran semula kepada pembeli, iaitu refund. So nanti bolehlah masukkan my bank account, lepas tu account number, bank account name dan sebagainya. So dekat sini. Okay. Selesai bahagian manage profile. So selesai saja tuan-tuan dan puan-puan update profile kat sini. Update lah password kan. So in case kalau katakan next time nak login menggunakan Gmail terus, boleh login di sini. Okay. Dan kita tekan button update profile, update emails dan update bank account dan sebagainya. Alright. So itu sedikit berkenaan dengan manage profile. Selesai manage profile. Good. Dan kita boleh pergi kepada dashboard. Izu, apa kegunaan dashboard ni? Okay. Saya akan bagi tahu sekejap lagi. Okay. So kegunaan dashboard ini adalah basically untuk kita sebagai pembeli, kita boleh nampak segala butiran ataupun transaksi yang berlaku. Okay. So dekat sini saya ada belilah beberapa produk. Saya ada
Kat sini kita boleh nampak lah apa yang ada dalam bakul kita kan, yang kita ingin membeli, dan kita boleh nampak dekat sini. Saya tekankan sekali lagi saya minta maaf sekiranya internet saya sedikit slow. Saya pun takut juga sebab saya nampak dekat sini dia keep on apa nama ni, macam terputus-putus dekat saya dekat sini, tapi harapnya tidaklah terputus-putus internet saya. Okay. So dekat sini kita boleh nampak lah apa yang saya nak beli. Oh, ada nak beli jus temulawak, saya ada nak beli daging lembu segar. Oh, Cik Izu ada daging lembu segar ya? Yes, betul. Kita ada daging lembu segar ya, tuan-tuan dan puan-puan di dalam portal Gerbazan Online. Dan kita nak belikan biskut Trendish, coklat dan sebagainya pun ada di sini. Okay. So ini adalah serba sedikit dashboard pengguna untuk kita buat belian. So macam mana kita nak buat belian? Ada banyak cara. Search je dekat atas ni. Apa yang terlintas di dalam pemikiran kita berkaitan dengan produk berasaskan pertanian. Janganlah cari hanger baju. Jangan tulis baju. Memang tak jumpalah baju sebab kita punya portal adalah fokusnya adalah produk berasaskan pertanian. Okay, so kalau katakan baju memang susah nak jumpa. Memang tak adalah baju. Tengok, search baju, jumpa burger. Oh, sedap oh. Search baju, jumpa Agromas Mi Bandung Segera. So maksudnya baju memang tak ada dalam portal Gerbazan Online ya. So dia adalah, kena ingat, mindset kita kena jelas. Kalau katakan kita, apa yang terlintas di dalam pemikiran sekiranya kita tengok portal Gerbazan Online, terus adalah produk berasaskan pertanian. Okay, now let's go to cara seterusnya ataupun step seterusnya. Iaitu untuk selepas kita sahaja ada account, macam mana kita nak mula start selling kan ataupun mula berniaga. Okay, so ni tadi yang saya explain. Saya dah cakap tapi slide saya tertinggal ke belakang. So untuk recap, saya akan gunakan slide saya untuk recap balik apa yang telah saya nyatakan tadi. So ini adalah dashboard kita. Okay, so ini adalah dashboard kita. Okay, dashboard kita. Seterusnya kita boleh nampak lah segala maklumat-maklumat yang saya maklumkan tadi. So now, next step adalah di bahagian mula menjual, iaitu di bahagian start selling. Tu saya ada, kalau dalam slide senang sikit saya nak zoom in kan. Ya kan, kalau dalam laptop tu yang live punya sesi saya tak zoom lah. Tapi dekat sini saya zoomkan. So dekat sini kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, di bahagian dashboard tuan-tuan dan puan-puan tadi tu dia dah ada satu button dekat atas tau. Iaitu button start selling. Okay, so button start selling. Cuba tuan-tuan dan puan-puan klik button tersebut. Okay. Excuse me. Alhamdulillah. So button start selling tersebut tu tadi, tuan-tuan dan puan-puan akan nampak apa butiran yang perlu diisi. Okay. And step seterusnya kat sini barulah kita boleh nampak. Terus kepada shop info. Itu sahaja prosesnya. So start selling. So saya ulang balik step. Saya suka recap. First login dengan agrobazar.com.my. Nanti tim teknikal kita dia akan tulis lah dekat ruangan komen supaya sama-sama kita boleh dapat first step layari www.agrobazar.com.my, kemudian login register, seterusnya manage profile. Lepas itu sekarang kita pergi kepada yang keempat, iaitu start selling. Now, di start selling senang. Isi sahaja butiran maklumat yang ada di situ. Okay. Isi sahaja maklumat yang ada butiran di situ. Okay. Now, let's go to the live versions pula. Kat mana start selling Cik Zudin? Nah, dekat atas ni. Start selling. Start selling dekat atas ni. Okay, dekat start atas ni, start selling. Just klik sahaja start selling tersebut. Okay, kita klik sahaja start selling tersebut. Then, kita akan menjumpai orang yang saya maksudkan. Kita boleh nampak lah. Shop logo, shop name, isi lah. Shop phone number, shop address. Ini butiran yang biasa. Saya yakin dan pasti tuan-tuan dan puan-puan tidak mempunyai sebarang masalah
untuk tuan-tuan dan perempuan isikan maklumat-maklumat yang ada kat sini. Dan sebab itu kita buat sesi live ini supaya kami di Pemasaran Digital boleh detailkan sebarang permasalahan yang dihadapi. Dan sesi live ini akan direkod dan disimpan selama-lamanya di dalam grup Facebook kita ini, iaitu Facebook Agrobazar Online. Okay, dan kalau katakan ada sebarang isu, rujuk saja video ini. Now, so shop logo, shop name, shop phone number. Ini saya nak tekankan sedikit. Kalau tuan-tuan dan perempuan perasan, di bawah ini dia ada kata use country code before number. Contoh dia dah bagi dekat sini. Tuan-tuan dan perempuan isi saja contoh based on contoh yang diberikan. Janganlah ikut nombor yang dituliskan kat situ. Letaklah nombor shop, nombor telefon shop tuan-tuan dan perempuan tu. Tambahlah plus 6. Sebab apa, kalau di Malaysia, country code kita adalah plus 6. Okay. Dan masukkan shop address kita. Dan seterusnya kita boleh pergi kepada bahagian country. Kemudian kita boleh pergi kepada bahagian state. Negeri mana tuan-tuan berada. Lepas tu city mana based on negeri. Saya hilap. Saya kena pilih kat sini. Okay. Contoh saya pilih Selangor. Kemudian saya pilih pula negeri mana yang ada. Sekejap So saya pilih Selangor. Lepas tu saya pilih city. Dan masukkan postcode based on apa yang disenaraikan. Okay. So masukkan. Bahagian ini sangat-sangat crucial ataupun sangat-sangat penting kerana apa? Kerana sistem Agrobazar Online versi ketiga ini kita berintegrasi. Saya ulang, kita berintegrasi dengan courier partner kita. Kalau kat dalam sesi live ni saya boleh nampak ada Agrobazar Online di sebelah kiri. Okay, dan di sebelah kanan kita ada Agro Express. So Agro Express ni apa, Cik Izu? Agro Express ni adalah salah satu sistem aggregator penghantaran. Okay, sistem aggregator itu nanti saya cerita in detail lah. Okay, sistem aggregator penghantaran untuk melengkapkan change of ordering system itu tadi. Ataupun rantaian pemasaran secara online. So kita boleh gunakan. So postcode merupakan bahagian yang perlu diisi. Supaya senanglah abang kurier datang ambil barang. Tuan-tuan dan perempuan hanya fokus kepada penghasilan produk dan juga marketing produk tuan-tuan di portal agrobazaronline.com.my. Okay, next. Pergilah exit kepada shop detail sedikit. Select shop from details. So dekat sini adalah berkaitan dengan sama ada tuan-tuan menggunakan IC ataupun phone number. Okay, saya ulang. IC ataupun phone number. Nanti dah hasil contoh macam dekat sini SSM. Saya pilih IC ataupun phone number. Maafkan saya. IC ataupun SSM. Okay, IC ataupun SSM. So kalau tuan-tuan dan perempuan ada SSM, masukkan nombor SSM tersebut. Okay, masukkan nombor SSM tersebut dan sekiranya ada menyimpan fail ataupun gambar SSM tersebut, bolehlah terus upload di bahagian ruangan browse ini. Dan tekan je browse dulu untuk upload gambar dan sebagainya. So macam contoh kat sini. Dan upload new. Okay, itu yang saya punya gambar yang sebelum ini lah. And upload sahaja gambar baru. Okay. So itu cara dia lah. Okay. Now, selesai saja bahagian itu, boleh pergi kepada shop description. Tulislah sedikit shop tuan-tuan yang perempuan yang apa. Basically shop descriptions. Kau berbelit je dah saya nak nyebut ni. So shop descriptions ini merujuk kepada apa butiran ataupun apa maklumat yang tuan-tuan dan perempuan nak sampaikan kepada pembeli bila mereka melihat gerai tuan-tuan dan perempuan ini. Okay. So mungkin nak masukkan apa produk yang dijual, apakah key produk ataupun apakah kepakaran kedai tuan-tuan dan perempuan, boleh masukkan. Okay. Next, kita akan pergi kepada bank account number. Uish, Cik Izu, kenapalah kena minta bank account number lagi ni? Sedangkan tadi saya dah isi pun account number kan? Okay. So, bank account number yang ada di sini pula adalah merujuk kepada merujuk kepada akaun perkedai. Okay. Saya bagi contoh. Saya sekarang ni nak buka gerai di dalam portal Agrobazar Online. Okay, saya nak buka gerai dalam portal Agrobazar Online, tetapi
pada masa yang sama, saya juga perlu menjaga satu gerai yang telah pun mempunyai akaun bank sendiri. Okay, macam shop saya tu dah ada bank account sendiri. Jadi saya tak nak campurkan duit duit peribadi dan juga duit shop. So sebab itu dekat sini kita boleh masukkan maklumat. Kat sini masukkanlah berkenaan dengan bank account number itu tadi. So kita boleh masukkan. Siapakah pemegang akaun bank tersebut? Kalau katakan syarikat, dan tulis nama syarikat, kemudian pilih bank yang mana. So contohlah, pilihlah Maybank ke, nanti pilih Maybank dan masukkan nombor Maybank dekat sini. Okay, masukkan nombor Maybank dekat sini. Kemudian dia akan keluar bank Swift code. Apa bank Swift code ni, Cik Zu? Bank Swift code ni auto generate je, jangan risau. Okay, kemudian kita boleh pergi kepada yang bawah sekali, iaitu so tuan-tuan adalah usahawan daripada mana? UPAM ke, daripada LPP ke, daripada MADA ke, ataupun daripada Pharma sendiri, dan boleh pilih dekat bawah ni lah. So maksudnya kalau tuan-tuan dan puan-puan adalah usahawan di mana-mana bawah agensi yang berdaftar, dan boleh masukkan dekat sini. Okay, dan last kali boleh pergi kepada shop kategori. So kalau tuan-tuan, ni saya nak tekankan sikit. Okay, so dekat shop kategori ni, ini adalah kategori yang popular ataupun yang main yang ada dalam portal Bazar Online, iaitu kita boleh bermula dengan agrotourism, fruit, livestock, lepas tu meat, okay, kemudian processing food, seafood, service, vegetables dan uncategorized. Cik Izu, kenapa ada uncategorized ni kan? So uncategorized merujuk kepada apa? Okay, so uncategorized ni merujuk kepada kalau katakan tuan-tuan dan perempuan banyak produknya ataupun tak pasti kategori yang mana, pilih je lah uncategorized. Nanti kami di Pihak Pharma akan rujuk balik dan kita akan contact dengan tuan-tuan dan perempuan untuk tengok yang mana. Tapi kalau katakan contoh tuan-tuan dan perempuan obviously adalah menghasilkan cookies ataupun biskut contohnya, so secara automatik dia berada di processed food. Tuan-tuan dan perempuan ada tanaman sayur-sayuran, then vegetable. Kalau katakan adalah peraih untuk yang berada di pasar untuk pasar-pasar segar macam ayam, ikan, then pilihlah sayur, pilihlah seafood ataupun meat itu tadi. Okay, selesai sahaja di bahagian ini, lengkap butiran ini, dan klik sahaja pada next, dan tuan-tuan dan puan-puan akan sudah boleh untuk upload produk-produk yang ada dalam senarai perniagaan tuan-tuan dan puan-puan pula. Okay, so itu adalah step yang keempat. Okay, step yang keempat untuk tuan-tuan dan puan-puan prepare gerai tuan-tuan dan puan-puan. Kepada usahawan-usahawan yang sedia ada, step yang keempat ini tuan-tuan dan puan-puan tak perlu lakukan. Sebab apa? Sebaik sahaja tuan-tuan dan puan-puan telah menjadi peniaga di dalam Agrobazar Online, start selling button akan hilang. Takkan ada dah. Okay? Dan bila tuan-tuan dan puan-puan berjaya layari portal Agrobazar Online itu tadi, ini yang akan tuan-tuan dan puan-puan jumpa. Okay? So ini adalah dashboard dia. Betul tak? Betul ke? Betul lah Cik Izu, saya punya dashboard dah keluar macam ni lah. Tetapi ada sedikit perbezaan lah. Perbezaan dia dekat mana? Cuba teka. Kat mana perbezaan dia? Kalau mana yang baru mula berniaga lah, dia akan nampak perbezaan dia tadi. Cuba tengok apa beza dia. Cepat, cuba detect kat mana beza dia. Dia bermain dengan warna. Bermain dengan warna Saya tengok warna kat dalam ni semua hijau ni. Tak ada beza pun. Semua hijau saya tengok ni. Apa yang beza ni? Okay. So, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, cuba tengok di bahagian yang saya ada tulis kat dalam slide ni, iaitu verifications. Kalau malah kalau lidah saya ni terbelit, saya cakap laju ke apa kan. Kalau terbelit saya minta maaf sangat. Tapi apa yang saya nak tunjukkan dekat sini tadi adalah di bahagian verifications itu tadi, iaitu kalau skrin tuan-tuan dan puan-puan dia sekarang berwarna merah.
non-verify ataupun not verify, belum verify. Apalah yang seiring dengan waktu maksudnya lah. Okay, verify itu tadi. Non-verify, belum verify lagi. Dekat situ button dia. So macam mana kita nak verify ini? Jadi kami di bahagian admin akan lihat terlebih dahulu butiran di bahagian manage profile, butiran di bahagian start selling, butiran di bahagian shop setting ataupun sebagainya. Dia dah pun di verify. Kalau sudah lengkap, kami cek lengkap. Oh baguslah Puan Siti Hasnah ni kan dekat dalam ni, dia ada dah bank account number, dia ada dah gambar profile, dia dah ada dah lah shop punya informations dan sebagainya. Apa yang kita akan buat? Kita akan approve dan tuan-tuan dan puan-puan punya produk secara automatiknya akan boleh dilihat oleh pengguna di muka hadapan. Okay, so sekarang saya akan buka satu shop yang existing di dalam portal kita untuk tuan-tuan dan puan-puan lihat. Okay, so sekarang apa yang saya akan buat sebentar ya. Sebentar. Okay, now let's go. Okay, saya akan tunjukkan satu lagi skrin baru. Okay, so ini adalah contoh shop. Shop yang telah pun berjaya dibuka. Okay, so kat sini yang saya kata tadi verify dan sebagainya. Step, saya ulang sekali lagi step yang saya dah bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan tadi. Okay, step yang pertama step yang pertama adalah layari www.agrobazar.com.my. Step yang kedua adalah apa? Step yang kedua adalah pergi kepada login ataupun register. Step yang ketiga, manage profile tuan-tuan dan puan-puan untuk make sure tiada maklumat yang tertinggal. Okay, kalau dah okay dan klik saja di bahagian dashboard dan yang seterusnya adalah start selling. Now, start selling dah selesai. Okay. Tapi untuk kita pastikan tak ada maklumat yang tertinggal, tuan-tuan dan puan-puan, apa boleh tuan-tuan dan puan-puan lakukan adalah boleh terus cari di bahagian shop setting. Okay. Ingat tak saya kata verification punya part tadi tu kan? Double check di bahagian manage profile dan shop setting. Double check di bahagian manage profile dan shop setting untuk memastikan maklumat yang ada di dalam itu betul-betul lengkap, betul-betul cantik. Okay, so dekat sini saya boleh masukkan. Now, kita masukkanlah shop setting kita. So kita masukkan shop setting kita tadi, kita boleh nampaklah kita punya shop logo, nama gerai kita apa, shop phone number, lepas tu kita punya shop address. Lepas tu kita masukkan postcode sangat penting. Saya tekankan sekali lagi, postcode sangat penting. Lepas tu kita boleh nampak batu KFC, shop descriptions. Ini ialah nama lagi untuk kita buat tutorial kan. So kat sini saya letaklah descriptionnya pendek. Kalau tuan-tuan tu tulislah yang boleh memikat hati pembeli untuk melihat gerai tuan-tuan dan puan-puan. Letaklah contoh nama gerai. Kalau contoh dalam ni Agrobazar Malaysia kan. Agrobazar Malaysia merupakan sebuah gerai yang menekankan kualiti produk. Segala produk yang ada di portal kami, di dalam gerai kami adalah produk yang berkualiti tinggi. Jadi marilah membeli dalam portal kami, di dalam gerai kami. Contoh ayat yang boleh memikat hati pengguna. Okay? Okay, itulah. Itu je, sikit je kan. So, saya masukkanlah agensi mana, shop kategori, lepas tu shop type. Yang ni yang sama je, yang kita buat tadi. Dan kita boleh masukkan bank account number dan katakanlah sebarang maklumat dan boleh. Dekat sini pun kita boleh tengok banner setting. Banner setting ni dekat mana yang keluar Cik Izu Sekejap lagi saya tunjuk So banner setting. Banner setting, lepas tu social media. Kalau katakan ada Facebook, ada TikTok, ada WhatsApp, ada Google, ada YouTube dan sebagainya, boleh masukkan link-link yang ada ini. Sebab apa? Sebab nanti kita boleh refer ataupun boleh tunjuk di muka hadapan. Now, contohlah kan kita dah masukkan banner. Sizing banner nak ikut macam mana? Nah, dekat sini kita ada bagi tahu sizing banner tu berapa.
iaitu 1500 kali dengan 450. Sizing itu kalau tuan-tuan dan puan-puan ikut, cantik tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak tipu, cantik nanti tuan-tuan dan puan-puan punya rupa kedai. Okay, ikut je. Nak guna macam mana? Boleh guna Canva. Itu salah satu platform mudah lah. Yang free, tak ada charge. Boleh guna Canva. Okay? So, kalau katakan kita nak tengok gerai yang kita dah set up tadi, boleh tekan visit shop. Oh, sorry kalau laju sangat, maafkan saya. Ni dekat sini, di bahagian shop setting ada visit lah kan. Visit shop. So, ada visit shop dekat sini. Dan kalau kita tekan dan kita boleh lihat shop kita. So ini adalah shop kita dan kita boleh nampak lah produk-produk yang ada di shop ini. Kemudian ini yang saya cakap tadi, butiran. Detail. Sebab saya tulis pendek je kan, malas. So nampak pendek lah, tak cantik, tak kemas. Orang nak tengok pun tak menarik, tertarik. Okay. So ni produk-produk kita tadi yang ada dimasukkan. Ini dalam gerai ni. Jadi kita belajar cara nak tengok produk pula macam mana. Okay. Kalau katakan ada banner, nanti dia akan keluar kat atas ni. Cantik nanti tuan-tuan dan perempuan. Okay, now, selesai sudah di bahagian shop setting. Okay, selesai sudah di bahagian shop setting. Next, what? Apa lagi Cik Izu? Saya dah sudah bersemangat ini untuk membuka gerai sebab saya dah buat shop setting. Okay, so kalau sudah selesai di bahagian itu, tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu pergi kepada pergi kepada bahagian dashboard untuk kita lihat sekali lagi. So saya tekankan lagi dekat sini, nanti kalau katakan kami di bahagian admin sudah melihat gerai tuan-tuan dan puan-puan punya butiran lengkap, dan kita akan verify. Jadi sekiranya maklumat yang tuan-tuan dan puan-puan berikan tidak lengkap, tidak menepati syarat yang diminta, janganlah marah dekat kami tau kalau masih lagi merah dekat sini. Maksudnya adalah butiran yang tidak lengkap di situ. Dan sekiranya sudah lengkap, dah yakin lengkap, dan tapi admin ni tak juga approve, boleh contact pemasaran digital negeri, boleh contact pemasaran digital HQ untuk dapatkan kami untuk approve gerai tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Jelas ke jelas? Mesti jelas. Kena jelaskan juga. Okey? Next adalah baru kita akan pergi kepada penambahan produk. So dekat sebelah kiri ini kita boleh nampak lah ada banyak, ada conversation, shop setting, VIP shop, lepas tu marketing center, customer refund request, image gallery, brand dan sebagainya apa. So dekat tepi ini yang tuan-tuan dan puan-puan boleh explore nantilah. Saya hanya nak akan fokus kepada dua bahagian yang terakhir untuk sesi kita hari ini, iaitu di bahagian brand dan produk. So sebelum kita upload produk, saya ulang, saya tekankan, sebelum kita upload produk, apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh buat adalah pergi kepada bahagian brand terlebih dahulu. Untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai brand, yang mempunyai brand yang sama ataupun mempunyai brand tersendiri. So apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh buat adalah hanya perlu tambah brand di sini. Letaklah nama brand tersebut. Macam contoh, saya kata saya nak buat brand saya sendiri. Nanti jangan lupa beli produk saya tuan-tuan. Brand saya Izu dah ada, macam dah ada kan. Apa-apalah brand Isaac brand. Contoh. Okay. Dan masukkanlah logo dan masukkanlah sedikit description. Meta ni apa? Meta ni adalah untuk SEO. SEO ni apa pula? Adalah Search Engine Optimizer. Ini adalah untuk marketing dalam Google lah. So yang ni kita sediakan secara percuma. So just tulis sahaja title dia apa. Macam contoh dalam ni adalah is brand, dan masukkan is brand dan mungkin boleh masukkan description sedikit pun boleh. Nanti dia akan ada lah di sebelah kiri ini sebagai satu penambahan. Okay. So segala brand-brand yang ada dekat sini kita boleh guna. Kita boleh untuk uploadkan maklumat-maklumat yang ada dekat sini. Okay. Alright. Now, kita akan pergi kepada produk pula. Okay. So, bila tuan-tuan dah selesai di bahagian brand, boleh tekan produk. Okay, boleh tekan produk.
Okey, so tekan bahagian produk ini. Dan kita akan boleh lihatlah produk. So dalam kes ni saya dah masukkanlah beberapa produk yang lain. So kalau katakan produk, tuan-tuan dan puan nak uploadkan produk yang baru, dan tekan sahaja di bahagian add product. Okay, so tekan sahaja di bahagian add product. So tekan di bahagian add product. Okay. Okay. Alright, so tekan saja di bahagian add product. Okay, so tekan saja di bahagian add product. So dekat add product ni tuan-tuan dan puan-puan bolehlah untuk masukkan maklumat-maklumat yang ada. Okay, masukkan maklumat-maklumat yang ada. Masukkan je. Macam contoh product name, okay, dan sebagainya. Masukkan di sini. Alright, so saya bagi tuan-tuan dan puan-puan rest sebentar. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan untuk bertenang sebentar. Dekat bahagian produk ni tuan-tuan dan puan-puan boleh explore apa nama ni. Okay, kita bagi masa untuk bertenang sekejap. Alright. So saya rest, saya bagi tuan-tuan dan puan-puan rest sekejap bahagian produk ini. Untuk kita masukkan produk sebentar lagi. So kita stop dulu sekejap di bahagian produk. Sebab yelah saya nak minum air sekejap. Okay, saya bagi rest dalam 1 ke 2 minit sekejap. Dan kita akan continue balik di bahagian add product. Okay. So kita rest dulu sebentar. Okay, tapi saya akan biarkan skrin saya on lah. Okay. Okey, tuan-tuan dan puan-puan semalam pula. Okey. Okey. So selamat bersua semula. Okey. Okey. Saya bagi lagi. Saya bagi kat dalam WhatsApp sekejap. Tengok. Tengok dalam WhatsApp. Saya bagi. Okey. Alright. So, kita bersua semula. Menarik kan? Tengok sekejap.
Next, di bahagian produk. Okay. So di bahagian produk, apa yang kita kena buat adalah senang. Okay, kita sambung balik dengan add produk. Kemudian masukkanlah product name. Nak masukkan contoh mi kari ke ataupun biskut kan. Bangkit cheese. Contoh. Anda boleh nyatakan dekat sini. Boleh nyatakan dekat sini. Lepas tu pilih lah kategori dia. Kategori dia seafood ke, vegetables ke, meat ke dan sebagainya. Kalau processed food, detailskan processed food. Detailkan processed food. Kalau katakan livestock. Dan kalau livestock, nanti boleh tengoklah. Livestock ni adalah merujuk kepada apa? Kalau katakan produk berasaskan live. Contoh lembu, seekor nak hantar, kena hantar sendiri kan. Nak hantar ikan keli hidup, boleh pilih livestock. Contoh. Okay. So kalau katakan agrotourism ni apa? Contoh kalau tuan-tuan dan puan ada homestay. Boleh pilih agrotourism. Nanti kita akan buat perbezaan kupon ataupun macam lebih kurang kita buat kupon dan voucher lah. Okay, sama juga kalau macam services. So basically semua yang ada dekat sini dia adalah secara orang kata apa user friendly. Okay, so tuan-tuan dan puan tidak perlu risau untuk tu. Okay, then masukkanlah subkategori macam contoh minuman ke macam contoh, kalau katakan biskut, then masukkan biskut dan sebagainya. Okay. Then tadi kalau katakan di bahagian brand. Di sinilah gunanya brand itu tadi. Tuan-tuan dan puan dah masukkan brand. Then kat mana nak guna brand? Dekat sini. Maaf lah saya kalau saya sipatkan hidung hidung saya gatal sikit lah. Tak tahulah kenapa. Kan? Okay. Tapi jangan risau. Saya dah buat test negatif. Alhamdulillah. Semoga kita semua jauh daripada COVID-19 Okay. Dan masukkanlah brand yang kita masukkan tadi tu. Dia akan keluar senarai di bawah ini. Jangan risau bahagian brand. Dan seterusnya kita boleh nyatakan dia adalah dry ataupun wet. Penting dekat sini dry ataupun wet. Dry ataupun wet. Apa beza dry? Apa beza wet? Now, saya ulang sekali lagi. Kalau katakan kita tengok, kan tadi saya dah maklumkan di mana kita ada buat penghantaran menggunakan Agro Express kan. Okay. So, di dalam Agro Express ni dia ada penghantaran same day delivery. Macam contoh same day ni kita ada Grab, kita ada Lalamove, kita ada Tapau, kita ada apa lagi? Banyak lagi lah yang mana penghantaran pada hari yang sama. So untuk kes penghantaran pada hari yang sama kita kena pilih wet. Wet punya produk ni dia ada penghantaran hari yang sama. So macam contoh kita jual frozen, kita jual aiskrim kan. Lepas tu kita jual daging lembu frozen contohnya. So kita kena select dia sebagai wet goods. Kalau dia dry goods, kemudian produk yang tuan hantar tu contohnya daging, nanti saya yang berada di KL boleh beli gerai produk tuan dan puan yang berada di Penang. Takut daging lembu tu sampai dekat saya, dah tak jadi daging lembu. Jadi daging lain nanti. Jadi, make sure pemilihan itu betul di bahagian dry and wet. Tapi jangan risau. Okay. InsyaAllah dalam masa kita sekarang tengah cuba untuk bekerjasama dengan kurier-kurier partner yang boleh menghantar produk-produk frozen ini. Jadi kalau katakan daging lembu tuan-tuan dan puan-puan berada di Penang, insyaAllah saya yang berada di KL boleh order dengan menggunakan kurier yang sesuai. Cuma buat masa sekarang untuk wet, penghantaran dia hanya akan berada di sekitar kawasan yang berhampiran dengan tuan-tuan dan puan-puan sahaja. Selesai di bahagian penjelasan goods ini. Dan seterusnya kepada kuantiti, minimum kuantiti. Minimum kuantiti ni adalah apa? Adalah berapakah minimum kuantiti produk tuan-tuan dan puan-puan boleh beli. Contoh kalau saya kata saya jual daging lembu. Okay, daging lembu itu tadi berharga RM1. Contoh, daging lembu tu berharga RM36 1 kilo. So, minimum kuantiti boleh order berapa? So kalau katakan satu dah cukup okey lah. Contohlah kalau katakan tuan-tuan dan puan-puan jual kopi lah. Kopi tu bukan serbuk santan. Satu pack serbuk santan. Satu pack serbuk santan tersebut berharga RM1. Okay, satu pack serbuk santan itu berharga RM1. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan tak pula setkan minimum kuantiti. So tak pasal-pasal nanti ada pula customer yang order satu pack serbuk santan aja.
Kan macam tak berbaloi lah. So boleh setkan minimum quantity dia berapa di sini. Okay, boleh setkan berapa minimum quantity. Letaklah minimum quantity mungkin 3 ke 4 ke terpulang based on apa yang tuan-tuan nak tetapkan. Kami hanya menyediakan dan tuan-tuan customize based on apa yang tuan-tuan mahukan. Right, next adalah tag. Tag ni adalah apa? So tag ini adalah untuk memudahkan pengguna mencari, mencari butiran-butiran yang ada. Butiran produk macam contoh kalau katakan saya kata tadi serbuk santan. Serbuk santan dan masukkanlah tag santan, tekan enter. Contoh santan, enter. Apa lagi? Serbuk. Enter. Lagi apa? Kari. Contoh orang nak buat kari gunakan santan kan. Dan letakkanlah kari. So sekiranya pengguna membuat carian dekat atas ni, dia tak tahu nak cari apa ni. Tapi dia saja kari. Dia tulis pun dia pun tulis kari. Then nanti yang mana produk yang ada tag kari tu tadi, dia akan keluar dekat sini. Contoh dia macam itulah yang cuba saya maksudkan. Itu kegunaan tag itu tadi. Okay. Dia nanti selesai di bahagian tag dan masukkan gambar. Now, dekat sini ramai yang membuat kesilapan. Okey. Apakah itu produk image? Okey, saya tekankan apakah itu produk image? Okey. Saya tunjukkan apakah itu produk image. So, contoh ini adalah portal lagu bazar online. Okey. Produk image berada di mana? Okey. Saya punya internet kat sini dia terputus lah. Saya mohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesulitan yang berlaku untuk tuan-tuan macam alamak Cik Izu tak jelas lah muka Cik Izu kan. Skrin yang saya share tak jelas tak apa, yang betul muka saya jelas. Kan tak jelas lah muka Cik Izu kan. Maaf lah internet dia mungkin slow sedikit. Okey. So saya ulang sekali lagi. Apakah itu perbezaan produk image dengan galeri image? Okay. Produk image adalah yang ada di depan. Okay. Yang ada di depan. Yang satu keping gambar depan ni produk image. Tekan masuk dalam. Okay. Tekan masuk dalam. Ini adalah galeri image. Okay. Produk image yang ada di depan. Ini produk image. Galeri image adalah yang ada di dalam ini. So, galeri image boleh masukkan banyak gambar. Lihat tu, banyak usahawan ni masukkan gambarnya. Sedapnya ayam kampung perap. Menarik. Okay. Contoh So, produk image sekeping sahaja gambar. Jangan masuk banyak-banyak. Nanti tak keluar gambar dekat depan. Nanti jadi blank. Jadi blur gambar dekat depan. Okay. So, gallery image, masukkanlah berapa banyak gambar yang kita ada kita masukkan sahaja, tak ada masalah. Okay. Then, kalau katakan ada produk video, masukkanlah video cara memasak. Contohnya, masukkanlah video link tersebut. Product variations, abaikan sahaja pun tak ada masalah. Abaikan saja dulu. Tak perlu kacau apa-apa product variations sebab tak ada kaitan kan. Jadi kalau katakan ada pun boleh je nak explore kat sini tapi tak mengganggu apa-apalah. So kalau nak senang tak payah buat pun tak apa. Abaikan sahaja. Dan pergi kepada produk, price dan stock. Kat sini produk, price dan stock. So nyatakanlah berapa price dia. Okay, masukkanlah kalau ada diskaun, masukkanlah diskaun. Kalau ada quantity, masukkanlah quantity. Berapa stok ada. Kalau ada SKU, masukkan SKU. Okay. Dekat sini, ada soalan yang tanya. Cik Zu, perlu tak saya masukkan dengan charge penghantaran? Tak perlu. Okay, tak perlu masukkan dengan charge penghantaran. Sebab apa? Sebab charge penghantaran kita dah tetapkan secara auto dalam sistem. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak perlu risau berkenaan dengan perkara ini. Tak risau, fokuskan saja kepada produk pengapel dan produk itu tadi. Okay? Masukkan saja harga produk. Nah.
Dan masukkanlah description, dekat sini lah gunanya ada belajar copywriting ke dan sebagainya. Dan boleh isi dekat bahagian copywriting dekat sini. Buatlah berkenaan dengan produk, cara masak dan sebagainya, butiran masuk je dekat situ. So kalau katakan ada expiry date, masukkan expiry date, ada PDF files ataupun sebarang butiran-butiran berkenaan dengan GMP ke, halal ke dan mesti ke, boleh masukkan kat sini. Then selesai sudah penguploadan produk. So SEO meta tag ni, yang ni adalah tak ada apa, dia auto generate sahaja. So abaikan pun tak ada masalah. Okay. Dan nanti kalau dah selesai, bolehlah save, publish ke ataupun unpublish. Lagi saya tunjuk contoh yang dah siap. Saya explain dulu. Okay, dekat sini saya nak buat penekanan sedikit di bahagian weight. Sekiranya produk tuan-tuan dan perempuan itu berat dia adalah 500 gram contohnya. Masukkanlah lebih sedikit. Dia sama je macam e-commerce yang ada dekat luar sana. Sebab apa? Ini adalah bahagian untuk pembungkusan. So, berat dia akan lebih sedikit lah. Buatlah lebih sedikit. Kalau produk tu 500 gram, buatlah 600 gram. Kan? Bungkus. So, dekat situ. Okay, dia masukkan kat sini. Then kalau katakan tengok dia bakul ke apa ke dan sebagainya, then pilih gram ataupun kilogram. Then kat atas produk name tadi boleh masukkan lah butiran-butiran yang ada. Okay. So kalau ada flash deal kena join, ada membership kena berikan. So membership ni adalah kalau katakan Pharma, kami di bahagian pemasaran digital Pharma, kita ada melaksanakan program affiliate. So kalau katakan tuan-tuan dan perempuan willing untuk berikan sedikit pecahan kepada affiliate kepada ejen-ejen yang akan kami lantik, dia boleh masuk. Okay, boleh masuk kat sini. Selesai. Alhamdulillah, sebaik saja selesai semua itu, boleh save atau as draft ataupun save and publish untuk butiran-butiran maklumat. Okay, so sekarang ni saya tunjuk contoh yang dah selesai. So kalau katakan dah save and publish tu, boleh dia akan keluar dekat sini. So produk yang mana tuan-tuan dan perempuan nak fokuskan atau nak detailkan ataupun nak keluarkan, then tekan features, tekanlah features ataupun publish ni tadi. So dia akan boleh dilihat, okay? Dia akan boleh dilihat di muka hadapan oleh pembeli. Pembeli boleh nampaklah produk tuan-tuan dan perempuan itu. Okay? So apakah perbezaan features? Apa features ni punya kegunaan kan? So features ini punya kegunaan adalah untuk duduk dekat atas. So kalau katakan tuan-tuan dan perempuan ada 20 produk dekat dalam portal Argo Bazaar Online, 20 produk tu akan duduk dekat bawah. Tapi produk yang mana kita featureskan, dia akan duduk dekat atas. Contoh sekarang ni ada 2 produk kan. Saya tutup satu. Saya tutup satu. So, apa jadi dekat muka depan gerai kita Muka depan gerai kita, dia akan jadi apa? So dia akan jadi satu saja produk. Tada! Satu saja produk yang ada. So itu kegunaan features. Okay? Jelas sebahagian itu. Alhamdulillah. So, tuan-tuan dan perempuan telah pun berjaya untuk upload produk dalam portal Argo Bazaar Online. Alhamdulillah, kalau tuan-tuan dan perempuan terlepas barang step yang saya tunjuk ni, boleh saja rujuk balik video ini. Nanti saya akan minta tim kami untuk savekan video ini. Cut lah bahagian depan-depan yang lama-lama tadi cut sedikit dan fokus terus kepada step yang kita dah belajar untuk kita terus boleh guna. Okay? Produk selesai. Alhamdulillah. Okay. So, macam mana kalau katakan ada order masuk? Then order masuk, kita boleh tengok dekat bahagian order. So, sebagai pengakhiran sesi kita pada hari ini, dan saya akan terus saja kepada bahagian kalau ada order masuk, apa yang kita kena buat? Kalau ada order masuk, apa yang kita kena buat adalah simple sahaja. Kita tekan saja di bahagian order. Tekan saja di bahagian order dan kita boleh nampaklah ni semua order. Kalau katakan ada orang buat pembelian berjaya ke tak berjaya ke, dia akan nampak dekat sini. So kalau katakan ada order masuk, boleh tengok dekat bahagian to ship. So dekat bahagian to ship ini akan keluarlah airway bill dia, ataupun dia akan keluarlah apa yang kita panggil untuk kita print airway bill itu tadi, ataupun kita confirmkan order kita. Dan dia akan keluar di bahagian to ship ini tadi. So kita sebagai sebagai seller perlulah bertanggungjawab ataupun perlulah memainkan peranan untuk sentiasa peka dan alert terhadap sebarang order yang masuk. Sebab sebarang order yang masuk itu adalah merujuk kepada customer yang ingin membeli dengan kita. Jadi
Make sure tuan-tuan dan puan-puan lengkapkan butiran-butiran, membuatlah pesanan itu. So nanti kalau katakan kita dah confirm order, nanti akan ada keluar 3 button ni. Macam contohnya view details, kita boleh nampak lah details produk kita tu tadi ataupun details order kita tu tadi. Ni macam ni contoh. Kita boleh nampak siapa pembelinya dan sebagainya. Dan apa yang kita boleh lakukan senang sahaja, hanya perlu saja tekan confirm. So sebaik saya tekan confirm, nanti dia akan ada keluar button airway bill. So button airway bill tu boleh di print button airway bill tersebut, okey, dan lekatkan pada bungkusan sama macam e-commerce yang lain, lekat pada bungkusan dan nanti akan ada courier datang ambil ataupun akan ada courier, tuan-tuan boleh drop di mana, courier mana yang dipilih. Okey, then proses pembelian itu selesai. Alright, so saya rasa selesai sudah sesi penjelasan saya selama sejam, saya rasa sejam. Secara basic ataupun orang kata basic details lah. Basic yang detail. Saya tambah sikit basic yang detail untuk proses membuka gerai di dalam portal AgroBazaar Online. Alhamdulillah. Okay. So itu adalah segala maklumat-maklumat yang ada di dalam portal online yang apa tuan-tuan dan puan-puan boleh buat, tengok dalam daftar ke, tekan apa ke, okay. So sekarang saya ulang balik step dia, senang sahaja. Nanti tim-tim saya akan tulislah di bahagian ruangan chat. Okay, tim-tim tulis ruangan chat. Make sure ruangan chat tu kalau ada sebarang soalan yang ditanyakan di ruangan chat. Kita ada Abang Rahman di sini untuk tengok di bahagian ruangan chat tu kalau ada soalan. Kita ada Khairi Bahasa, kita ada ramai yang melihat di ruangan chat tu kalau sebarang pertanyaan. Boleh tengok. Okay. Okay, saya ulang balik step-stepnya, senang sahaja. First step kita adalah kita ada dekat Facebook, kita ada live sesi live kita ni, kita broadcast di Facebook, di mana lagi? Di YouTube ada broadcast juga. Ada juga di YouTube, di page-page lain pun ada broadcast, dah macam TV, bersiaran secara langsung saya hari ni. Alhamdulillah, hebat saya. Okay. So kita boleh buat apa? First adalah langkah pertama, kita boleh tengok yang pertama iaitu layari www.agrobazar.com.my. Step yang pertama. Step yang kedua, apa yang kita boleh buat adalah kita pergi ke bahagian login ataupun register. Step yang ketiga, manage profile. Lengkapkan butiran-butiran yang ada sebagai pembeli sebagai pembeli. Dan kepada yang keempat, pergi yang keempat. Step yang keempat iaitu pergi kepada shop setting. Contohlah kalau katakan tuan-tuan dan puan-puan sekarang ini adalah akaun pembeli, ini adalah akaun pembeli ini adalah akaun pembeli. Ini adalah akaun shop. So macam mana kita nak pergi kepada manage profile, nak dapatkan manage profile? Contohnya kat sini kita boleh tekan, untuk kita bezakan buyer account dan juga shop account. So buyer account kita boleh dapat manage profile. Shop account, seller account kita boleh dapatkan shop setting. Lengkapkan bahagian shop setting dengan manage profile, mula berniaga, selesai. So first www.agrobazar.com.my, second login ataupun register, ketiga adalah dengan cara pergi kepada manage profile. Lepas itu start selling. Start selling ni sekali je. Baru yang mula-mula nak berniaga, start selling sekali je. Seterusnya adalah pergi kepada shop setting. Selesai je bahagian shop setting, barulah kita boleh pergi kepada brand dan juga add produk. Selesai proses pendaftaran kita. Okay. So kalau sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh diajukan kepada kami. InsyaAllah kami akan cuba untuk bantu sampailah tuan-tuan dan puan-puan berjaya berniaga secara online. Okay. InsyaAllah kita akan adakan sesi-sesi seperti ini, sesi-sesi live seperti ini lagi supaya lebih mudah untuk kita akses kepada tuan-tuan dan puan-puan ataupun lebih mudah info itu untuk sampai kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana sekiranya ada sebarang pertanyaan yang ingin ditanyakan supaya kita lebih dekat. Kita sudah pun berada di tahap di mana kita boleh keluar untuk membeli barang. Tapi saya senang, saya suka untuk maklumkan kepada usahawan-usahawan di luar sana.
Okey, memang betul. Ada banyak e-commerce platform di luar sana. Okey. Tetapi kita sebagai usahawan ni kita tidak tahu di manakah akan beradanya customer ataupun pembeli. Mungkin ada di Agrobazar online, mungkin ada di e-commerce lain, mungkin ada di physical shop. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita ceburi sahaja. Oh, ada kelas di contoh shop di Shopee. Join. Oh, ada kelas untuk buka bukan AliExpress, apa lagi Lazada. Belajar. Ada ABO, belajar, buka sahaja gerai. Sebab kita tak tahu customer kita dekat mana. Dan terpulang kepada tuan-tuan dan puan nanti untuk tengok yang mana yang tuan-tuan puan minat untuk fokus dan boleh buat kat situ. Buka saja di gerai mana-mana. Kita tak tahu. Okey. Dan lepas tu barulah kita akan belajar marketing strategi untuk kita gunakan portal-portal yang kita ada ini. Okey. So, sekiranya ada sebarang pertanyaan daripada tuan-tuan dan puan-puan, boleh tinggalkan di ruang komen. Tim kami, admin di Agrobazar Online akan sehabis baik, sebagus baik untuk cuba menjawab sebarang pertanyaan yang tuan-tuan dan puan-puan ajukan kepada kami. Tiada masalah dan itu adalah salah satu tanggungjawab kami untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, insya-Allah. Okey. So saya rasa itu sahaja untuk sesi kita kali ini. Jangan risau. Kalau tuan-tuan rindu muka saya, boleh je tengok balik live ini. Dia akan save di sini untuk tatapan dan perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Baik. So saya rasa itu sahaja daripada saya. Akhir kata saya mohon maaf segala yang buruk, segala yang kekurangan itu datang daripada saya sendiri dan saya akan cuba untuk menambah baik supaya boleh memastikan apa sahaja yang saya lakukan itu ke tahap yang lebih bagus dan juga mohon maaf daripada saya sekali lagi dan sekiranya ada sebarang kekurangan insya-Allah saya akan tambah baik. Dan kami di bahagian pemasaran digital Fama sangat mengalukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan untuk berniaga secara online dan explore apa lagi. Okay? So saya rasa itu sahaja daripada saya untuk sesi kita pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye bye.